Hai pelajar, hari ini kita mula dengan satu bahagian ulang kaji ya. Okey, berkaitan dengan pengajian perniagaan STPM Penggal 2. Hari ini cikgu akan mula dengan bab yang ke-6 iaitu pengurusan. Okey, so saya Cikgu Kartik daripada Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. So setiap bahagian ulang kaji ni cikgu akan bincang satu bahagian kecil dan juga beberapa soalan yang mungkin ditanya dan juga yang pernah ditanya dalam exam. Okey, alright. So, untuk hari ini kita akan bincang bahagian pertama iaitu pengenalan pada pengurusan. Di sini ada dua bahagian ya. Bahagian pertama ialah berkaitan dengan fungsi pengurusan. Yang kedua berkaitan dengan konsep keberkesanan dan kecekapan. Okey. So, apa yang kamu kena tahu ialah satu maksud pengurusan dan kenapa pengurusan ni penting. Okey. Yang kedua berkaitan dengan fungsi-fungsi pengurusan. Iaitu ada 4 ya. Perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Okey, dan bahagian berikutnya adalah berkaitan dengan konsep keberkesanan dan kecekapan. Okey. Okey. Apa dia pengurusan? Okey, pengurusan ni adalah satu proses. Okey, proses berkaitan dengan 4M. Okey, 4M tu apa dia? Merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal. Okey, so proses 4M yang berkaitan dengan bagaimana kita nak merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber organisasi. Okey, sumber ni mungkin dalam bentuk manusia atau bukan manusia. Manusia ni pekerja lah, bukan manusia ni rujuk pada alatan, bahan mentah yang kita ada. Okey, dan sumber ni perlu diuruskan dengan cekap dan berkesan supaya boleh mencapai matlamat organisasi. Okey. Alright. Kenapa pengurusan ni penting? Pengurusan ni penting sebab dia bantu kita mencapai matlamat. Okey, setiap organisasi ada matlamat atau objektif yang hendak dicapai, iaitu sasaran dia. Okey. Contohnya katakan sebuah syarikat pengeluaran perabot, dia nak mencapai sasaran jualan sebanyak RM500,000. Okey. So, pengurusan yang baik boleh bantu kita mencapai matlamat. Okey. Contohnya gunakan pekerja dengan cekap. Okey. Guna strategi jualan yang sesuai. Okey. Kalau kita bijak menguruskan sumber dan boleh mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Okey. Yang kedua, pengurusan juga berupaya mengurangkan pembaziran. Okey. Dalam organisasi ada banyak sumber. Kalau kita tak gunakan sumber dengan optimum. Optimum maksudnya sebaik mungkin. Kalau kita gagal gunakan sumber dengan baik, boleh menyebabkan pembaziran. Pembaziran ni akan meningkatkan kos pengeluaran dan menjejaskan prestasi keuntungan sesebuah organisasi. Okey. Dan yang ketiga, boleh motivasikan pekerja. Okey, motivasi maksudnya memberi dorongan. Okey, mendorong pekerja supaya mereka buat kerja yang telah ditetapkan dan boleh mencapai matlamat organisasi. Okey, ingat maksud kepentingan. Bahagian pertama. Okey, bahagian yang kedua ialah berkaitan dengan fungsi pengurusan yang dikenali sebagai 3P, 1K. Okey, 3P ni rujuk pada perancangan, pengorganisasian dan pengawalan. K itu rujuk pada kepimpinan. Ini fakta khusus ya, jadi kena sebut dengan betul. Okey. So, perancangan ialah proses menentukan matlamat. Okey, menentukan matlamat dan apa tindakan untuk mencapai matlamat tersebut. Okey. So, bila kita merancang, first thing kita menentukan matlamat yang kita nak capai. Apa tindakan atau kaedah untuk mencapai matlamat? Okey, berikan satu contoh. Misalnya kamu ialah pengurus besar syarikat pengeluaran perabot. Jadi first tentukan matlamat. Okey, matlamat tahun ni ialah mencapai sasaran jualan sebanyak RM50 juta. Apa tindakannya? Contohnya gunakan strategi promosi yang berkesan, meningkatkan kualiti produk. Okey, pastikan produk ni, perabot ni sesuai dengan kehendak pelanggan. Itu tindakan kita. Okey. Pengorganisasian maksudnya satu proses menyusun dan mengagih sumber. Okey, menyusun dan mengagih sumber supaya pekerja boleh melaksanakan tugas agar mencapai matlamat organisasi. Okey. So organize maksudnya bagaimana kita nak susun dan agih sumber mengikut keperluan. Okey. Contohnya dalam sebuah syarikat pengeluaran perabot, dia ada jabatan pengeluaran, jabatan pemasaran, kewangan, sumber manusia. Antara 4 jabatan ni, kamu rasa yang mana perlukan sumber yang banyak? Of course, jabatan pengeluaran. Sebab dia perlu gunakan banyak sumber untuk bahan mentah. Okay?
beli mesin dan sebagainya. So, kebijaksanaan pengurus ni penting supaya mereka boleh menyusun dan agih sumber dengan cekap supaya pekerja boleh buat kerja untuk mencapai matlamat. Okey. Kepimpinan maksudnya satu proses pengurus mempengaruhi gelagat pekerja. Gelagat maksudnya tabiat. Okay? So, bagaimana pengurus mampu mempengaruhi gelagat pekerja supaya mereka buat tugas dengan cekap dan berkesan untuk mencapai matlamat. Okay? So, leadership atau leader ni tugas dia adalah bagaimana kita nak influence. Okay? Mempengaruhi pekerja supaya mereka buat kerja seperti yang telah ditetapkan. Okay? So, macam mana? Contohnya kita bagi arahan yang jelas. Okay? Kita menjadi contoh kepada pekerja. Misalnya seorang pengurus besar syarikat pengeluaran perabot mengadakan mesyuarat mingguan untuk mendorong pengurus bahagian supaya mereka berusaha untuk mencapai matlamat. Okey. Pengawalan atau kontrol maksudnya memantau prestasi semasa. Memantau maksudnya kita perhatikan. Okey, kita perhatikan prestasi semasa dan pastikan hasil kerja yang kita dapat ni sama seperti yang telah dijangkakan atau telah ditetapkan. Okey, kalau berbeza, kita mengambil tindakan pembetulan. Okey, sebagai contoh, katakan seorang pengurus besar syarikat pengeluaran perabot mendapati pengeluaran bulanan sepatutnya 500,000 unit. Tapi kilang mampu keluarkan 300,000 unit saja. Maksudnya hasil tak sama dengan apa yang telah dijangkakan. So, dia kena ambil tindakan pembetulan. Contohnya, pastikan kenapa dia tak mampu keluarkan mengikut apa yang telah ditetapkan. Ini dipanggil fungsi pengurusan. Okay? Alright. Kita pergi kepada konsep kecekapan dan keberkesanan. Okay? Kecekapan maksudnya do the things right. Okay? Melakukan sesuatu dengan betul. Okay? Ingat dengan betul. Okay? Cekap C, D. Okay? Sesuatu dengan betul. Okay? Apa maksud buat sesuatu dengan betul? Iaitu kita cuba gunakan sumber yang minimum. Kita cuba meminimumkan kos. Itu dipanggil kecekapan. Efisien maksudnya kita guna sumber dengan minimum, dengan buat sesuatu dengan betul. Okey, contohnya keluarkan produk dengan sumber yang minimum. Sebagai contoh, dalam sebuah syarikat pengeluaran perabot, okey, biasanya 5 orang pekerja boleh keluarkan 100 unit kerusi. Contoh 5 orang pekerja boleh keluarkan 100 unit kerusi. Katakan 5 orang pekerja yang sama berjaya mengeluarkan 150 kerusi. Okey, tadi 5 pekerja keluarkan 100 unit. Sekarang 5 pekerja yang sama berjaya mengeluarkan 150 unit. Nampak tak? Bilangan kerusi meningkat tapi pekerja still the same. Maksudnya kita berjaya meminimumkan penggunaan sumber. Itu dipanggil kecekapan. Okey. Keberkesanan maksudnya do the right things. Okay, buat sesuatu yang betul. Tadi dengan betul yang ni yang betul. So keberkesanan maksudnya buat sesuatu yang betul. Okay, so kenapa kita kena buat sesuatu yang betul? Supaya mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Tadi cekap kita buat sesuatu dengan betul supaya boleh jimatkan sumber. Yang ni kita nak capai matlamat. Okey, contohnya kita keluarkan produk yang boleh meningkatkan kepuasan pengguna. Okey, sebagai contoh dalam kilang perabot tadi mereka berjaya menghasilkan perabot yang berkualiti supaya pengguna rasa puas. Okey, menggunakan perabot berkenaan. Di sini soal sumber tak penting. Yang penting ialah perabot yang berkualiti supaya boleh meningkatkan kepuasan pengguna. Itu dipanggil keberkesanan. Okey, alright. So, apa perbezaan utama? Tengok. Dengan betul, yang betul. Sumber minimum mencapai matlamat. Okey, lepas tu berikan contoh ya. Alright, contoh soalan. Berikan maksud pengurusan. Nyatakan 3 kepentingan. Okey. Maksud pengurusan ingat lagi tak? Proses 4M. Gunakan sumber manusia dan bukan manusia. Cekap dan berkesan untuk mencapai matlamat. 3 kepentingan apa dia? 1, guna sumber dengan optimum supaya tiada pembaziran, bantu mencapai matlamat, memberi motivasi. Okey, 3 kepentingan ya. Okey.
Nyatakan 4 fungsi pengurusan. Jawapannya apa? 3P, 1K. Okey, 4 fungsi pengurusan ialah perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Okey. Uraikan 3 fungsi pengurusan. Uraikan. Jadi, berikan satu fakta, satu uraian. Okey. Contohnya, fakta ialah perancangan. Uraiannya, proses pengurus menetapkan matlamat dan tindakan untuk mencapai matlamat. 2 markah. Okey. Pengorganisasian. Proses pengurus menyusun dan mengagih sumber organisasi dengan cekal dan berkesan supaya boleh mencapai matlamat. Okey. Kepimpinan. Proses pengurus mempengaruhi gelagat pekerja supaya mereka melaksanakan tugas dengan cekap agar mencapai matlamat. Okey. Apa beza dengan soalan nombor 4 ni? Yang ni dia kata jelaskan. Jelaskan kena bagi contoh. Okey, kena bagi contoh ya. Satu fakta, satu uraian, satu contoh. Okey. So, kaitkan dengan pengurus pengeluaran syarikat perabot. So, ayat pendahuluan tu mesti ada ya. 2 fungsi pengurusan seorang pengurus pengeluaran syarikat perabot ialah 1. Perancangan. Pengurus pengeluaran perlu menetapkan matlamat dan tindakan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Contohnya, seorang pengurus pengeluaran syarikat perabot menetapkan sasaran pengeluaran ialah 500,000 meja dan memastikan mesin yang digunakan adalah berkualiti agar pengeluaran ini tercapai. So, berikan satu contoh. Okey. Soalan berikutnya, jelaskan fungsi X dan Y. Okey, di sini X ialah pengorganisasian, Y ialah pengawalan. Okey. So, bila jawab, sebut dia X ialah pengorganisasian. Berikan satu uraian, satu contoh. Sebab soalan minta jelaskan. Okey. Okey, uraikan konsep kecekapan dan keberkesanan. Berikan maksud dan apa yang diutamakan. Contohnya, kecekapan bermaksud buat sesuatu dengan betul. Okey. Uraian tambahan, tujuannya adalah untuk meminimumkan penggunaan sumber. 2 markah. Okey. Keberkesanan bermaksud buat sesuatu yang betul. Tujuannya adalah mencapai matlamat. Okey, so kamu dapat 4 markah. Jelaskan konsep kecekapan dan keberkesanan dalam sebuah syarikat pengeluaran perabot. Okey, ini kaitkan dengan situasi iaitu syarikat pengeluaran perabot. Jelaskan kena bagi contoh. Okey, so jawapannya sama tapi tambah contoh. Konsep kecekapan dalam sesebuah syarikat pengeluaran perabot ialah kecekapan bermaksud buat sesuatu dengan betul agar boleh meminimumkan penggunaan sumber. Contohnya, dengan mengurangkan bilangan pekerja, sebuah syarikat mampu keluarkan jumlah perabot yang sama. Okey? Ataupun boleh bagi perbandinganlah 2 situasi ya. Keberkesanan maksudnya buat sesuatu yang betul. Okey, tujuannya adalah agar mencapai matlamat yang telah ditetapkan. So, berikan satu contoh. Misalnya, sebuah syarikat berjaya mengeluarkan perabot yang berkualiti agar boleh memenuhi kehendak pelanggan atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Okey, alright. Itu saja ya untuk hari ini. Okey, bye-bye. Wish you good luck. Cuba sedaya upaya ya, hafal semua fakta dan juga uraian yang sesuai. Okey, bye.